Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Okay, for today, we will discuss about an exercise that I gave you inside of Google Form. Okay, so today saya ada bagi satu Google Form untuk awak buat latihan di dalam itu. Latihan pertamanya adalah untuk mengenal pasti to identify any agree or disagreeing or asking someone if they are agree with us. Okay. Itu antara perkara-perkara yang awak kena identify lah. So untuk latihan yang kedua, latihan keduanya adalah berkenaan dengan writing. So untuk writing ni, saya ada bagi 3 gambar dekat sini. So gambar yang pertama kita ada robot pad. Okay, gambar robot pad. Gambar yang kedua adalah gambar robot vacuum. Gambar yang ketiga adalah gambar smart speaker. So ketiga-tiga perkara ni adalah 3 perkara yang berlainan dan it also listed their specification there. So what you have to do is memang kat situ arahannya adalah share with your friend, tapi saya nak buat writing. Okay, saya nak buat writing. So you have to pick choose one of the gadget listed. Okay, pilih satu benda yang kita nak ambil lah, nak beritahu pasal pada orang. So kita nak belajar tentang persuade someone, untuk pujuk orang membeli barangan tersebut. So ini adalah antara kemahiran yang tak ramai orang ada. So, kalau awak ada kemahiran macam ni adalah sangat baik pada era masa ni. Kita dah tengok pada zaman COVID ni, zaman corona ni, okay, orang beli belah online dan ramai orang tengok review macam-macam kan. So itu juga ada antara perkara yang saya nak awak belajar tentang keadaan semasa. So kita nampak ramai orang menggunakan teknik persuading ini, tapi kalau kita tak tahu tentang sesuatu perkara, well known about that, okay, ada knowledge pasal tu, mungkin agak susah. Okay, tapi tak apa, sebab tu kita nak buat sesi ni adalah untuk berbincang tentang macam mana kita nak keluarkan idea walaupun dia dah bagi tahu pun spesifikasi tentang sesebuah barangan tu. Okay, so based on their specification listed inside of the table, okay, setiap tu ada dia punya specification, tapi adakah kita perlu menceritakan sebuah benda? Tak semestinya. Okay, nanti saya akan beritahu. Okay, so you make a choice first. Okay, so untuk dalam kes ni saya akan buat tentang robot vacuum. Okay, saya akan buat tentang robot vacuum. So, tengok ni Okay, robot vacuum. So dia bagi tahu kat sini dia ada pro and cons. Apa itu pro and cons? Okay, pro ni macam advantage lah. Apa dia punya kelebihan. Okay, apa dia punya kelebihan. Cons ni macam dia punya disadvantage. Okay, apa dia punya kekurangan. Apa dia punya kelemahan. So dia bagi tahu biasa macam ni. Hari ni punya ayat macam ni lah. Pro and cons. Okay, pros and cons. Okay. So dekat sini. Saya tak ambil sama seperti mana yang ditulis dalam jadual tu. Okay, kat sini dia tulis schedule cleaning, save space due to its small size, can clean underneath furniture. Okay, saya tulis ringkas saja sebab perkara yang pertama, bila kita ada satu content, bila kita ada ideas, so kita kena ada elaboration. So elaboration tu adalah small ideas yang akan bantu kita untuk develop the sentence. Okay, yang akan bantu kita untuk bina ayat-ayat yang lain. Okay, so dalam situasi macam ni, to persuade orang, kita kena ada knowledge sedikit. Kita kena ada ilmu sikit. So kalau kat sini tulis, okay, scheduled cleaning. Okay, apa maksud scheduled cleaning? Dia adalah pembersihan berjadual. Ataupun pembersihan berkala. Itu maksudnya scheduled cleaning. Okey. Kenapa ada
schedule cleaning kerana kita boleh set the time. Okay, kita boleh tentukan masa. Okay, set the time to operate. Kita boleh setkan masa untuk dia beroperasi. Mungkin masa tu 1 jam ke ataupun mungkin 3 jam ke, paling lama mungkin lah kan, kita tak pasti. So kita mungkin boleh buat anggapan masa operasi itu adalah selama itu. Macam mana kita nak tahu benda ni lama ke tak lama? Macam mana kita operasi vacuum lah. Okey, kalau kita operasi vacuum mungkin kawasan depan rumah kita saja ataupun kawasan ruang tamu tu mungkin ambil masa lebih kurang 15 minit. Macam tu lah juga kan. Ini kalau kita nak bersihkan keseluruhan rumah. Okey, itu berkenaan dengan schedule cleaning. Yang keduanya berkenaan dengan safe space, menjimatkan ruang. Okey, kita kena faham kenapa dia kata robot vacuum ni menjimatkan ruang. Yang pertama sekali, because it size lah. Okay, it's small size. Okay, compared to traditional vacuum. Okay, it's small size compared to traditional vacuum. Size-nya lebih kecil. So, kelebihan lain, bila dia kata safe space, menjimatkan ruang, sudah tentu dia boleh disimpan. Kita can keep inside a cupboard ke, okay, boleh simpan dalam almari ataupun under bed. Itu kita lah kan. Simpan dalam laki ke apa, itu berdasarkan pengetahuan kita. So awak kena ada vocab dia lah. Keep inside, simpan dalam almari ataupun bawah katil. Okay, kemudian next content is ataupun next post dia kata clean underneath furniture. Okay, boleh membersihkan di bawah-bawah perabot. Kenapa boleh cuci bawah perabot? Because it's high. Okay, it's high. High. Is shorter. Kerana dia lebih rendah ataupun lebih pendek berbanding traditional vacuum. Ni kita bincang idea elaboration. Okay, kerana dia lebih rendah berbanding traditional vacuum. So dia boleh cuci juga bawah perabot. Okay. Perasan ataupun tak perasan, sebenarnya ada benda yang dah tak cerita kat sini. Robot vacuum ni. Dia tak cerita dekat dia punya pros. Apa yang dia tak cerita kat situ, dia ada untold stories dia. Apa yang dia tak cerita adalah it can moving by itself. Yang tu dia tak cerita. Maksudnya apa? Robot vacuum ni boleh bergerak sendiri. So kita tak perlu tunggu dia untuk bergerak. Tak perlu duduk kat situ tunggu dia habis vacuum. Tak perlu. Because it can moving by itself. Okay. So selain daripada dia moving by itself, benar je yang tak diberitahu juga adalah tentang robot vacuum ni biasanya dia responsif. Apa maksud responsif? Responsif ni maksudnya contoh, katakanlah kita ada robot vacuum. Robot vacuum. Bila robot vacuum tu sampai kat dinding je, dia akan berpusing. Pergi tempat yang ada ruang untuk dia bergerak. Kalau dia rasa macam dia tak dapat nak lalu, dia akan pergi tempat lain, dia akan bergerak. Itu maksudnya responsif. So, apa akan berlaku kalau dia responsif? It can turn around. Dia boleh berpusing. It can turn around. Okay. When there is any wall, kalau ada dinding ke, or resistance. Resistance tu halangan lah ya. Okay, any resistance. Kalau ada dinding ke, ada resistance ke, dia akan berpusing. So, itu yang tak diberitahu dalam ni. So, itu knowledge kita lah. Kalau kita ni penjual, kita ni marketer, kita ni ada persuader, so kita kena beritahu tu pada kita punya pelanggan lah. Okay. Dan kita bincang pula pasal cons, punya disadvantages. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita tak perlu sebut kelemahan dia.
So kita kena pandai gunakan kelemahan dia untuk mengganggu psikologi orang yang mendengar. So, tengok macam mana saya buat. Okey, contoh macam ni. Dia punya disadvantages ataupun cons dia adalah expensive. Expensive ni mahal lah kan? Okey, saya tak tulis penuh lah saya tulis expensive je. Okey, expensive maksud mahal. Tapi walaupun mahal, kita sebagai penjual, kita kena beritahu juga orang ni kena beli. It worth to buy. Okay. It worth to buy. Kenapa berbaloi untuk beli? Worth ni berbaloi. Worth to beli. Because it is hard built. Maksud hard built ni, dia adalah tahan lasak. Okay. Dibina dengan binaan yang kokoh. Maybe it's premium. Okay, premium ni ada dia punya luxury dia lah. Maksudnya kalau memiliki tu nampak macam ada kemewahan dia lah. Tu maksudnya premium. Nampak mahal kan. Okay. So itu mungkin dia punya expensive. Dan mungkin juga kita sebut dia walaupun mahal, dia berbaloi untuk beli. Mungkin disebabkan dia easy to maintain. Okay, easy to maintenance. Maintenance. Okay, it's easy to maintenance. Sebab itu kita kena pandai kat sini. Kita kena bijak sikit. Walaupun dia mahal, kita kena beritahu orang walaupun mahal dia tetap berbaloi dibeli. Okay, so alasan saya tadi kenapa berbaloi dibeli, it's hard built. Okay, dengan binaan yang kokoh, premium, nampak mahal, easy to maintenance, senang untuk selenggara. Okay, baik. Untuk yang kedua, cons yang kedua dia kata takes longer time to vacuum. Okey, ambil masa yang lama. Okey, ambil masa yang lama walaupun dia ambil masa yang lama. Tadi kan kita dah beritahu kat sini, kita boleh set time untuk beroperasi. Mungkin 1 jam ataupun 3 jam. Tapi yang paling penting, walaupun dia ambil masa lama, we don't worry. Kita tak perlu bimbang because kenapa? Because it can moving by itself. Dia boleh bergerak sendiri, dia boleh beroperasi sendiri, kita tak perlu nak tunggu. Itu benda yang kita kena bagi tahu dekat situ. Okay, so we have to set the time saja. Okay, we have to set the time only. So dia bergerak sendiri. Itu kita kena faham. Okay, then yang ketiganya dia punya cons is can get stuck under furniture lah. Mungkin kita kata kelemahan dia boleh tersangkut di bawah perabot-perabot. Okay. Kita tak nafikan benda tu mungkin berlaku, tapi with the teknologi yang ada hari ni, dia benar-benar responsif. Maksud responsif tu apa? Ialah kalau dia tahu benda tu nak tersangkut, dia mesti dah boleh bergerak patah balik. So hari ni kita ada satu teknologi namanya auto mapping. Apa maksud auto mapping? Okay. So kat sini kita boleh tulis it's undeniable. Kita mungkin bersetuju dengan pandangan tu, dia kata can get stuck. It's possible. Okay, it's possible, but robot vacuum have auto mapping. Okay, apa maksud auto mapping ni? Tadi dah. It can turn around. If any walls, if any resistance, dia boleh berpusing. So auto mapping ni maksudnya apa? Auto mapping ni maksudnya kali pertama kita nak set robot vacuum ni bergerak dalam rumah tu, kita biar je dia bergerak. So robot vacuum ni akan experience tentang lokasi-lokasi yang ada dekat rumah dia, yang mana boleh dia lalu, yang mana dia boleh tak lalu. So kena pastikan janganlah perabot-perabot kita dalam rumah tu dialihkan. Pastikan samalah dalam tempoh 6 bulan ataupun 3 tahun, 2 tahun sekali tu kena samalah. Tapi kita boleh set. So auto mapping ni kita benarkan robot vacuum tu dia berjalan dulu. Dia buat dia punya peta dulu. Peta dalam perjalanan dalam rumah dia. So nanti waktu dia cleaning operation, so dia takkan ada perkara pelik lah berlaku. Dia akan ikut laluan yang dia dah lalu tadi. Okay, kalau dia start kat situ, dia akan
terhalang ataupun terhindar daripada dia lalu kawasan tu. Itu maksudnya automation. So itu antara benda yang ada dalam specification dia. Tapi dia tak beritahu kat situ. So kita sendirilah kena tahu, kena ada knowledge sikit. Okay. So sekarang kita nak mula menulis lah. Okay, sebab kita dah ada idea tadi. So kita nak mula menulis. So our writing here. Okay. So kita mula. Kita nak mula macam mana? So setiap ni biasanya kita akan mula dengan intro lah. Kena ada intro. Okay, kita buat dulu. Hi. Today I bring you an awesome gadget. Robot. Okay, ini intro. Okay, so macam tak cukup lagi kan? Tak cukup lagi. So kita tambah rencah sikit. Amazingly, macam nak cakap. Apa itu robot vacuum? It is a vacuum. Okay. And amazingly, it can moving by itself. Ni boleh jadi kita punya intro. Intro. Boleh jadi kita punya intro. Intro. Boleh. Simple lah. Mungkin awak ada ayat yang lebih okey. Ni ayat saya kan. Ayat intro saya. Okay. Boleh macam tu. Okay. Next. Kita nak masuk konten. Macam mana kita nak masuk konten? Okay. Kita dah ada kita punya intro. So, macam mana nak masuk konten? Okay. How do we start the content? Okay. Tadi kita dah cerita. It is a vacuum. And amazingly, it can moving by itself. Okay. Kita nak masuk konten ni. Kita terus cerita dia punya yang pertama. Okay. Kalau kita cerita shadow cleaning ni macam too scripted sangat kan. Ada script sangat. So kita ubah sikit. Kita ambil yang perkataan belakang ni. We can set a time. Okay. We can set a time. Okay. To operate the cleaning process. We can set a time to operate the cleaning process. Macam tu. Okay. Kita boleh setkan masa untuk dia ada cleaning process. Okay, nampak? Jadi, lepas tu kita cerita juga. Tadi kan kelemahan dia kata it take long. Okay. It may take a long take a few times. Take few times. Few hours. It may take few hours to finish its cleaning, but don't worry. Okay. Tadi kan dia mungkin ambil masa yang lama, tapi don't worry because we just have to set the time and leave it to doing its job. Kat situ. Okay, kita boleh setkan masa untuk mengoperasikan proses
membersihkan tu lah. So it may take few hours, boleh ambil masa beberapa jam untuk menyiapkan cleaning process tadi, but don't worry because we just have to set the time. Kita hanya perlu setkan time saja, kemudian tinggal je. So kenapa nak perlu risau masa yang lama tu? Nampak tak? Simple kat situ kan. So kita sebut. So untuk persuadekan lagi kat sini, kita tambahlah easy guys. Barulah orang nampak ni sikit kan. So ini konten kita yang satu. Ini konten kita yang pertama. Okay. So next. Okay. Konten kita yang kedua. So ceritanya kita nak cerita pasal save space. Okay, menjimatkan ruang. Kita boleh mulakan cerita ni pasal size je lah. Okay. So mungkin saya boleh compare tu. Saya mula macam ni. Compare tu traditional vacuum. It is very small. Okay, it is very small and of course it can clean underneath furniture. It is very small and shorter. Boleh ke? Small and of course it can clean underneath furniture. Cukup lah macam tu. Boleh. Okay. Disebabkan tu it is very small. Dia adalah sangat kecil dan sudah pasti dia boleh membersihkan bawah furniture. Kita tambah satu lagi. Tambah satu lagi tadi kat sini. Save space. Okay, it is very small. And of course, it can clean underneath furniture and also save space. Boleh menjimatkan ruang. So, we can keep it inside the cupboard or under bed. Macam tu. Boleh? Boleh macam tu? Boleh kot. Okay. Maksudnya kita nak beritahu dia. Disebabkan dia menjimatkan ruang, maka kita boleh simpan dia dalam almari dan juga bawah katil. Ini konten kita yang kedua. Okay. Kalau perasan tadi saya tak banyak ambil sebiji-sebiji ayat dia. Saya tak ambil sebiji-sebiji. Maksudnya tiru apa yang ada tu letaklah. Kita ubah sikit. Kita pakai ayat yang lebih simple. Okay. Tu konten number 2. So konten number 3. Kat sini ni kita dah cerita tadi. Pros semua kita dah cerita. Satu lagi kita belum cerita adalah tentang can get stuck. Okey, dia kata tentang can get stuck. Okey. Kita boleh sebut macam ni. Some of you may ask if it can stuck under the furniture. Mungkin ada yang cakap dia akan stuck under the furniture. Okay. It's possible. Okay. Inilah it's possible. But don't worry. Okay. Don't worry. Don't worry because it have an auto mapping
technology which can prevent stuck before it. Okay, ada yang bertanya mungkin robot vacuum ni can stuck under the furniture. It's possible. Awak bersetuju kat situ. It's possible, but don't worry. Awak cakap jangan risau because it have an auto mapping technology which can prevent stuck before it cleaning. Okay, so kena beritahu lah. Tadi tak kita ada untold punya content kat sini. Dia responsif kan? It is very responsive. It can turn around if there is any wall or resistance. Okay, resistance to keep moving. To keep moving. Okay. Dah, kita dah ada content. Content 3. Nampak tak? Simple kan? Simple je bang. Okay. Buat simple je. Ayat saya pun simple-simple je. Okay. Next, kita nak pergi kepada outro. Okay, saya ambil expensive tadi belum ada kan. Saya ambil ni lah sebagai outro ni. Okay, expensive. Takkan kita nak mula cerita it's expensive kat situ. Macam direct sangat kan. Orang tak nak belilah macam tu. Okay. So macam ni kita mungkin boleh tukar sikit ayat tu. Kita buat dengan cara persuading. Maksudnya cara persuading ni kita akan sebutkan nampak tak? Saya check balik. Nampak tak tadi? Saya punya tulisan tu. Nampak dia angkat sikit. Ini. Takut awak tak nampak kan? Okay, sekarang nampak tak? Okay. So macam mana kita nak tutup? Nak cerita pasal expensive ni. Takkan nak pergi direct sangat kan? It's expensive. Orang tak nak belilah. Okay. Kita nak kata tak nak sebut dia expensive. Tapi kita nak sebut dia it worth to buy. Okay. So kita mungkin kita pakai merah. Actually, robot vacuum is worth to buy. Sebenarnya robot vacuum is worth to buy. Sangat berbala untuk dibeli. Macam ni baru nak beli kot. Betul tak? Kalau kita kata it's expensive, memang orang tak nak belilah. Awal-awal kita dah cakap expensive, kita cakap it's worth to buy. It may expensive. It may expensive, but it comes with hard build. Okay, maksudnya datang dalam keadaan yang sangat-sangat kukuh. Then we can use it for next 5 years. Beli je ni kan. Actually robot vacuum is worth to buy. It may expensive compared to traditional vacuum, but it comes, dia datang with hard build, boleh datangkan dengan
binaan yang sangat kukuh, then we can use it for next 5 years. Oh, macam tu. Okay, boleh guna 5 tahun lagi pun boleh guna. Alamak. Okay, so lagi kita nak sebut apa lagi, kenapa dia worth? It is very premium. Boleh cakap ni. Premium and easy to maintain. Don't forget, it's also easy to maintain. Okay, boleh tutup macam tu. Boleh kot. Don't forget it that don't forget that is okay. Boleh. Macam ni. Ni kita punya outro. Oh, jadi. Okay, good. Boleh ya? Macam ni. So, saya baca balik semula. Hi, today I bring you an awesome gadget. Robot vacuum. It is a vacuum and amazingly it can move in by itself. Alah. Bukan itself ni tak ada T Tak ada T. Okay, we can set a time to operate the cleaning process. It may take few hours to finish its cleaning, but don't worry because we just have to set the time and leave it to doing its job. Easy guys. Compared to traditional vacuum size, it is very small and of course it can clean underneath furniture and also save space so we can keep it inside the cupboard or under bed. Some of you may ask if it can stuck under the furniture. It's possible, but don't worry because it has an auto mapping technology which can prevent stuck before it's cleaning. It is very responsive. It can turn around if there any wall or resistance to keep moving. Actually, robot vacuum is worth to buy. It may expensive compared to the traditional vacuum, but it comes with hard build. Then we can use it for next 5 years, and it is very premium. And don't forget it. That is also easy to maintain. Baik guys. Okay. So itu cara-cara macam mana kita nak mulakan kita punya writing lah. So kita dapat lah macam ni. Okay. Boleh tak? Macam tu. Boleh. Okay. So that's all for today. So nanti kesempatan saya akan letak ini dalam awak punya Telegram. Okay. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.